alaihi, muttafaqun alaihi. Maknanya dari yang Muslim, sumbernya sanad ataupun sahabat sama, iaitulah Ibnu Abbas. Itu makna muttafaqun alaihi. Sumber sahabatnya seorang itu. Sama ada jalur Al-Imam Al-Bukhari atasnya sahabat Ibnu Abbas. Jalur Al-Imam Muslim atas kali itu pun Ibnu Abbas. Lalu diletak istilahnya muttafaqun alaih. Kalau riwayat oleh kedua-duanya hadis yang sama tetapi bersumberkan sahabat yang berbeza, tidak disebut muttafaqun alaih. Disebut rawahu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ataupun disebut rawahu Asy-Syaikhani. Dua orang syekh merujuk kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi muttafaqun alaihi ini ada kedudukan yang istimewa yang di dalam istilah mereka yang belajar ilmu hadis. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, bersumberkan Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara kepada Nabi, adik-beradik Abu Talib. Qala, beliau berkata, inna wafda Abdil Qais, sesungguhnya rombongan Abdil Qais, nama rombongan itu dinamakan rombongan Abdul Qais pasal ketuanya Abdul Qais, amir kepada rombongan itu, delegasi itu. Lamma atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebaik ketika mana mereka pergi kepada Nabi. Rombongan Abdul Qais ini jauh dari sebelah, kalau sekarang ini sebelah Bahrain itu. Nak sampai kepada Al-Madinah tu berapa hari? Sebelah timur lah, Bahrain. Bahrain kita tahu pulau begitu, di sebelah sana itu. Tapi di daratan, bukan di pulau. Mana jauh berjalan menuju ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Pergi jumpa Nabi. Dan mengikut ceritanya, yang menyambut mereka ini adalah Umar bin Al-Khattab. Dan sebelum mereka ini sampai kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi dah beritahu dah sahabat, akan datang pada kamu beberapa orang. Nabi dah cerita dah. Dulu mana ada WhatsApp, ada apa, tak ada apa. Tapi Nabi sudah beritahu sahabat akan sampai pada hari sekian, tarikh sekian. Lalu Umar pun pergi tunggu. Tengok sampai sungguh. Tengok, ya, berita begitu benar ya, daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sampai ke bumi Al-Madinah, Nabi pun bersabda, manil qaum, siapa ni ramai ini? Yang ramai ini. Au manil wafd adalah tetamu, rombongan. Tetamu rombongan. Qalu Rabi'ah, kami ni kabilah Rabi'ah. Nama kabilah yang besar itu. Dan ketuanya adalah Abdul Qais. Qala, baginda pun bersabda, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Marhaban ini ucapan selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kalau kita belajar bab adab-adab menerima tetamu, sunat ya kita mengucap
selamat datang kepada tetamu. Sebagai tanda penghargaan pasal datang rumah aku, terima kasih. Selamat datang, sila masuk, sunat. Kemudian bila dia nak keluar pula, kita mengucapkan terima kasih. Selamat pergi. Semoga selamat di dalam perjalanan. Sunat. Bahkan sunat kita mengantarnya sehingga ke kalau bahasanya sehingga ke muka pintu. Sunat menghantarnya. Itu maknanya adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih tetamu itu rasa lebih dimuliakan, dihargai, dihormati. Sama juga ketika dihidangkan makanan. Sunat kita mempelawanya. Walaupun dari segi maknanya, bila tuan rumah hidang tu maknanya sungguh makan tu. Tetapi sunat dipelawanya. Silakan. Sunat kita. Jadi tamu rasa seronok, rasa lebih dihargai. Selamat datang kepada kaum, kepada tetamu, tanpa khazaya ini wala nadama, tanpa datang sebagai paksaan dan juga tidak ada penyesalan apa-apa. Paksaan dengan masuk mereka datang ini bukan sebagai tawanan. Bukan sebagai tawanan perang. Dan mereka datang ini bukan nak bawa hadiah, bukan nak bawa jizyah, tetapi datang untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sambut mereka ini. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna la nastati' an na'tiyaka illa fi syahril haram. Kata ketua rombongan itu Abdul Qais. Abdul Qais ini dia, bila rombongan itu masuk ke bumi Al-Madinah, dia tak pergi ke depan. Dia rombongan itu kenderaannya unta. Kemudian ada banyak barang-barang begitu. Lalu sebagai ketua dia memastikan untanya selamat, barangnya selamat. Jadi biar dia lepas, dia beri orang di bawah dia pergi dulu. Dia tengok unta, dijaga unta, kemudian dia ikat dia apa, kemudian dia pun salin pakaian. Pakaian musafir jauh daripada pelusuk Bahrain itu. Bayangkan bagaimana rupanya, pakaian, rambutnya, mukanya, tubuhnya bagaimana. Disalin pakaian yang baru, yang bersih. Baru dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai tanda juga penghormatan. Dan dia ketua. Bila ketua, dia ini yang pertama, dia duduk depan dalam majlis Nabi. Ataupun dia yang menjadi juru cakap, memperkenalkan ni siapa, aku ni siapa. Sebagai ketua. Bila ketua, penampilannya kena jaga. Penampilannya kena jaga. Dan beliau, rombongan Abdul Qais ini, datang 2 kali berjumpa Nabi. Jauh 2 kali berjumpa Nabi. Rombongan pertama di dalam belasan orang sahaja. Dan rombongan kedua sampai 30-40 orang. Seronok mereka dengar daripada rombongan pertama. Nabi begini sifatnya, baik dan sebagainya. Bila rombongan kedua, ramai nak ikut. Sampai 30-40 orang. Menggambarkan cinta yang amat mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja cinta kepada sabda-sabdanya, panduan-panduannya. Cinta nak tengok Nabi, nak menatap wajah mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini bukan sentiasa boleh datang berjumpa kamu, dan kami kecuali pada bulan haram. Bulan haram saja kami boleh datang ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah.
Bulan haram ini di dalam kalender ada 4. Zulqia'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang ini 3 yang berturutan. Kemudian 1 yang tunggalnya ialah bulan Rajab. Bulan inilah bulan haram. Bulan Rajab. Ya, Zulqia'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini 4 bulan haram. Dah seperti undang-undang begitu di kalangan penduduk semenanjung tanah Arab. Undang-undang antarabangsa dia lah. Di bulan haram ini aman. Tak boleh berperang, tak boleh merompak, tak boleh merampas apa. Bila berlaku, kabilah itu akan dihukum. Seperti undang-undang antarabangsa di sekitar itu. Disepakati begitu. Itu bulan-bulan haram. Lalu mereka kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni boleh berjalan keluar daripada negeri kami bulan-bulan haram inilah. Pasal apa? Selamat. Selamat. Tetapi Arab ini, jahiliyah ketika itu, bila mereka nak berperang, tengok bulan apa? Bulan Muharram. Mereka berpakat sama dia, boleh pula kita tukarlah bulan haram kepada bulan Safar. Bulan ni kita berperang. Berperang dia. Dapat. Dari segi undang-undang yang mereka buat pun mereka boleh langgar. Berlaku keadaan yang begitu. Lalu mereka mengadu kepada Nabi SAW. Di bulan inilah kami boleh datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah berjumpa dengan baginda SAW. Kenapa? Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudar. Di antara negeri kami untuk sampai ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah ada negeri orang kafir. Kabilah orang kafir, iaitulah kabilah Mudar. Dengan arti kabilah Rabi'ah ini, ketuanya Abdul Qais, bermusuh dengan Mudar, Bani Mudar. Dan berlaku berperangan. Kadang-kadang Abdul Qais Bani Rabi'ah ini menang, kadang-kadang kalah. Berlaku pemusuhan begitu. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Jadi kami datang kepada Nabi SAW, berilah perintah kepada kami, panduan kepada kami. Perintah yang kata putus, boleh ke tak boleh? Apa yang perlu dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Supaya selepas ini, kami balik kepada kaum kami dan kami mengajar kepada kaum kami. Di situlah letaknya peranan muballigh. Da'i, pendakwah. Mana yang didengar itu benda kebaikan, sabda Nabi, nasihat-nasihat iman, ya, nasihat-nasihat Islam, perlu disebarkan. Bila benda kebaikan ini disebarkan, lalu kebaikan pun akan tersebar. Nabi dah ajar begitu. Supaya kami ini balik ke negeri kami, kami cerita kepada anak beranak kami, penduduk negeri kami, ini pesanan Nabi. Wa nadkhulu bihil jannah. Hasil daripada itu, kami semua akan masuk syurga Allah Ta'ala. Dengan arti tujuan kita sebagai orang yang beriman, destinasi yang akhirnya, tak ada dah lepas tu, ialah syurga Allah Ta'ala. Kena letak begitu. Kena letak syurga. Dan sahabat pun bila mereka ni tanya soalan-soalan kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya, apa amalan yang boleh memasukkan kami ke dalam syurga? Itu soalan dia. Tengok dia punya misi dia, dia punya visi dia. Sampai tengok akhirat kita. Bukan sekadar untuk kehidupan di atas dunia. Pasal mereka pun tahu hidup dunia ini bukan lama. 80, 90, 100 begitu. Bila di akhirat tak ada tahun dah sampai bila-bila. Dengan arti bila masuk syurga untung. Jadi rombongan tadi pun ditanya begitu juga.
Cerita kepada kami amalan boleh ke tak boleh, halal haram, kami dengan mengikuti panduan ini, kami semua masuk syurga Allah. Dan di antara yang mereka tanyanya, wasa'aluhu 'anil asyribah. Mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan minuman. Termasuk juga di dalam beberapa huraiannya al-asyribah wal at'imah. Termasuk makanan dan minuman. Biasa bila sebut makan termasuk minum, bila disebut minum termasuk makan. Jadi Nabi pun cerita mana yang halal, mana yang tak boleh dimakan, termasuklah bekas-bekas yang digunakan itu, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Nabi cerita bab. Disebut dalam hadis ini, sahabat-sahabat sekalian, bab makan minum mula-mula. Pasal apa? Makan minum ini benda yang kita lakukan hari-hari. Mungkin bangun tidur tadi, belum datang masjid, dah terkena mungkin teh tarik, teh apa. Ataupun paling kurangnya dah kena air putih, paling kurang. Dah minum dah, walaupun belum makan. Mungkin yang bangun awal dah makan dah, belum datang subuh. Ataupun lepas subuh, lepas kuliah sekejap ni, mungkin menuju kepada mana-mana kedai mana itu. Kuliah setengah jam saja, duduk di kedai sampai 1 jam, tu seronok. Makan, tak boleh cuai kita bab makan minum. Lalu begitu penting jaga mana boleh makan, mana tak boleh. Supaya apa? Yang menjadi daging kita ini semuanya, tengok semuanya itu, semuanya adalah halalun tayyibun ataupun halalan tayyibah. Kena pasti begitu, tak boleh main agak-agak. Ni kira halal lah ni, tak boleh. Ni kira boleh lah, mana? Mesti confirm benda tu halal. Halalan tayyibah. Halal lagi bagus. Pasal apa? Setiap daging, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging yang tumbuh, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi au kama qala. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih utama untuknya. Tengok amaran. Amaran junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mula-mula mereka tanya berhubung dengan makan minum. Termasuklah bekas digunakan. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Baginda menyuruh mereka ini dengan 4 perkara. Benda ni kena buat 4 benda. Dan baginda melarang mereka dari melakukan 4 perkara. Yang pertama, perkara yang Nabi suruh. Amarahum bil imani billahi wahdah. Yang pertama, Nabi menyuruh mereka beriman hanya kepada Allah. Dengan arti wahdahu la syarikalah. Yang esanya tidak ada sekutu baginya. Dengan arti di dalam ibadat, iman hanya kepada Allah. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh disembah Allah, kemudian sembah benda yang lain. Itu namanya asyirku billah. Al-isyrak billah. Sudah syirik kepada Allah. Iman tak diterima. Dia sembah juga Allah. Bukan tidak beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama dia percaya juga benda-benda khurafat, benda tahyul itu. Maknanya imannya tidak diterima. Itu wahdahu, yang asalnya hanya Allah. Tak boleh ia disekutukan dengan benda yang lain. La syarikalah. Atadruna qala atadruna mal imanu billahi wahdah. Nabi pun tanya mereka ini, kamu tahu ke tidak iman dengan kepada Allah itu hanya maksudnya itu apa maknanya? Qalu, mereka menjawab,
rombongan tadi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Benda-benda iman, benda ghaib ini tak boleh kita nak bagi jawapan mudah. Jawab kita adalah sabdaan Nabi, benda ghaib. Tak boleh nak agak-agak begitu. Kalau jenis agak, mereka ini jawab, oh iman itu ialah bela digorengnya. Tapi tak boleh. Iman ini sabda Nabi, sabda Rasul. Itu jawapan kepada iman. Tak boleh goreng, tak boleh autah, tak boleh apa. Mereka pun dengan beradabnya, tengok adab. Dengan adabnya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawapan itu serah kepada Rasulullah. Tengok peristiwa Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab dengan Jibril. Jibril ini malaikat, ketua malaikat. Para malaikat yang ketua-ketuanya 10 malaikat yang kita hafal itu. Itu ekskul malaikat itu. Dan ketuanya Jibril. Mana kita beradab? Di dalam hadis Jibril cerita mal iman, iman itu apa? Kemudian Islam itu apa? Kemudian baginda jawab. Kemudian bila Jibril tanya mata sa'ah, apa yang Nabi tahu, baginda jawab. Jibril akhir tanya bila kiamat? Apa jawapan Nabi? Nabi tak tahu. Nabi kata, al-mub bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu berbanding yang bertanya. Tengok adab. Adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun cerita. Jibril ambil perkhabaran ini daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah. Dengan arti apa yang Jibril cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan perkara-perkara ghaib, umur ghaibiyah yang Jibril sampaikan kepada Nabi, dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Lalu kita pun tak ada ruang untuk kita memberi pandangan, memberi ijtihad. Pasal benda kita tak tahu, melainkan melalui sabdaan-sabdaan junjungan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun menjawab, qala syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama ialah kamu ini bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah melainkan Allah. Yang itu mula-mula. Dengan arti bila ada itu, kamu sudah mendapat iman. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Ini menjadi cara ataupun petanda mereka yang belum Islam nak masuk Islam. Mesti menuturkannya. Dalam itu ada apa yang boleh mengetahuinya. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi sebagai urusan dunia, wajib dituturkannya. Tutur itu kalimah syahadah ataupun kalimah asyhadataini ataupun al-kalimatan asyhadatan, wajib dituturkannya dan didengari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sudah diketahui mereka ini masuk Islam, baru boleh dipakai ke atas mereka ini hukum-hukum agama yang bersifat zahir. Hukum-hukum agama yang bersifat zahir. Seperti apa? Nikah kahwin. Nikah kahwin. Dan juga yang mudahnya bila berlaku kematian. Baru boleh dipakai
empat kewajipan orang hidup terhadap orang mati. Kalau tidak diketahui dia ni Muslim, tak boleh pakai. Mesti diketahui dia pernah menuturkannya dua kalimah syahadah tadi. Baru berjalan kewajipan kalau dia mati. Empat kewajipan orang hidup terhadap orang mati. Dimandikannya, dikapankannya, disembahyangkannya, kemudian disemadikannya. Baru berjalan. Dengan arti yang belum Islam, kena buat begitu. Baru boleh dijalankan hukum hakam Islam yang bersifat zahir, ataupun dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya menentukan keputusan hukum hakam berdasarkan kepada zahir benda. Yang batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Mendirikan solat. Maksud solat di sini ialah as-salawat al-maktubah. Fardu. Solat fardu. Kerana sebelum ni hadis kita pernah lalui sebelum ini, ada rombongan lain, orang Badui, Arabi, jumpa Nabi. Dia tanya bab solat. Nabi pun cerita solat 5 waktu. Kemudian dia tanya, lain daripada 5 waktu ada ke tidak? Tak ada dah. Illa an tatawwa'. Kecuali seorang itu hendak membuat solat-solat sunat. Hadis sebelum ni. Orang Arabi, Badui, datang ke Madinah. Tanya bab solat. Tanya bab puasa. Tanya bab haji. Nabi pun cerita yang fardu-fardu itu. Yang mudah-mudah kepada orang Arabi begitu. Wa iqamis salah, iaitulah solat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan juga kamu mengeluarkan zakat. Kewajipan terhadap harta, dengan arti mereka yang sudah cukup syarat-syaratnya. Ada syarat syarat nisab, ada syarat haul. Nisab ini kadar minimum yang kena keluar zakat. Kemudian haul ini setahun cukup itu. Bagi jenis-jenis harta yang memerlukan kepada haul. Ada yang tidak memerlukan kepada haul pun ada juga. Yang memerlukan kepada haul kena cukup setahun. Tahun itu dikira berdasarkan kepada tahun qamari. Sanah qamariyah, tahun hijrah. Kiraannya berdasarkan kepada bulan. Daripada anak bulan, kemudian bulan mengambang, dah separuh bulan 15 hari. Kemudian daripada bulan mengambang, dia pun mengucuk balik. Jadi anak cipta bulan 10 hari ataupun 29 hari. Maknanya setahun itu lebih cepat. Berbanding tahun Masihi. Tahun Masihi itu berdasarkan kepada kiraan matahari. Dia ada 30, dia ada 31. Ni Februari tahun ni 29. Tahun lompat. Tahun ni 29. Biasa 21. Jadi tahun Masihi ini lebih cepat. Jadi dikiranya, bukan dikira daripada bulan Januari sampai Disember. Bukan. Itu kiraan cukai pendapatan. Zakat bukan dikira Januari sampai Disember. Tak. Dia kira kalender hijrah. Berdasarkan kepada kiraan bulan. Itu baru betul. Jadi bila kita belajar fiqh, ia berkaitan dengan kiraan hari, masa, bulan, tahun itu. Semuanya berdasarkan kepada hijrah. Haram, Safar itu. Ia berdasarkan kepada kiraan bulan. Dan bila kita tengok tamadun lama pun, memang berdasarkan kepada kiraan lunar. Baik kalender Siam, kalender Hindu, kalender apa itu, kalender Cina, kalender tamadun lama begitu. Kalender di negeri apa, Nepal, sama juga.
Dia tu mungkin tahun kita ni kalau Masihi 2024. Di sana mungkin 100 lebih dah. Begitu. Maknanya 100 lebih 2100 ataupun 200 begitulah. Semua tahun tamadun lama itu berdasarkan kepada kiraan bulan, anak bulan. Berdasarkan kepada itu. Lalu mengeluarkan zakat dia kepada orang kaya dan ianya adalah wajib bentuk sedekah wajibah. Sedekah yang wajib. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha sampailah akhir asnaf. Sesungguhnya hanya innama ini kita belajar bahasa Arab, tujuannya lil hasri. Lil hasri maknanya ini sahaja asnafnya. Hanya ini sahaja. Kepada golongan lain tak boleh beri. Itu makna innama. Hanya ini sahaja. Sedekah ini, zakat ini hanya untuk fakir, miskin, amil, sampailah kepada siapa itu? 8 asnaf. Dengan arti luar daripada asnaf ini, kalau dikeluarkan zakat itu tidak sah. Beri zakat kepada anak yatim. Tak ada anak yatim, bukan asnaf. Beri zakat kepada ibu tunggal. Ibu tunggal bukan asnah juga. Tak boleh beri zakat. Tidak sah zakat. Cuma kalau nak beri, masukkan ke dalam asnaf kalau mereka ni fakir miskin. Bukan atas nama ibu tunggal. Ataupun di atas asnaf sabilillah. Sabilillah. Kerana ada seorang Tok Guru di Jordan, Dr. Umar Al-Ashqar, seorang Tok Guru besar di Jordan, pensyarah di Universiti Jordan. Dia tulis buku Mashmulat fi Sabilillah. Mashmulat fi Sabilillah. Mana golongan yang termasuk di dalam makna fi sabilillah. Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau zaman dulu fi sabilillah maknanya al-mujahid yang pergi perang itu, yang terjun ke medan pertempuran. Zaman sekarang ni mungkin tak ada. Kalau ada pun di Palestin sekarang ini. Di Palestin fi sabilillah. Keadaan umum biasa aman tak ada. Lalu makna fi sabilillah golongan tadi. Dia beri di atas nama fi sabilillah. Bukan atas nama anak yatim, bukan atas nama ma'had tahfiz, bukan atas nama apa. Itu kena faham begitu. Dikeluarkan zakat. Kemudian seterusnya wasiyami Ramadan. Itulah di bulan Ramadan. Ini juga fardu. Dengan arti di bulan-bulan yang lain tak ada dah kewajipan berpuasa. Melainkan seseorang itu bernazar. Dia kena kafarah. Kafarah yang kena 2 bulan puasa itu. Kita nak Ramadan dah. Bagi yang berkahwin dekat-dekat Ramadan tu kena banyak berhati-hati dah dengan ibadat. Silat-silat 2 bulan. Bukan orang baru kahwin saja. Orang yang lama kahwin pun kadang-kadang berlaku juga. Berlaku. Ada datang jumpa saya di tempat lain, di surau lain, masjid lain. Bagaimana ustaz dah terbabah. Dah berumur dah. Terbabah juga ni ustaz. Berlaku 2 bulan tu wajib. Kalau tak mampu itu berpindah kepada pilihan yang kedua. Beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Bukan mudah. Itu pun di antara bentuk puasa yang wajib. Lain daripada tak ada. Semua sunat puasa itu. Jadi bulan Ramadan itu diamal kerana sami'na wa ata'na. Ramadan itu tak boleh ubah apa dah. Seperti benda solat, haji di Makkah tak boleh ubah dah. Dan tak ada perbahasan di kalangan ulama. Bolehkah kita tawaf di tempat yang lain?
bukan di Kaabah, di Makkah sekarang ini. Kalau kita Arafah di tempat yang lain, Arafah pun penuh, barulah kita boleh buat ramai. Sekarang ni mungkin boleh menampung 4-5 juta, kita buka tempat lain yang lebih selesa, mungkin boleh menampung sampai 10 juta. Tak adalah kota haji, tak ada orang bincang begitu. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah puasa, tak boleh ubah. Nak ubah bulan Syawal ke bulan apa, tak apa. Seperti juga salat, tak boleh ubah. Mesti hari Jumaat dengan masanya ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an tu'tu minal maghnamil al-khumusa. Dan kamu ini mengeluarkan ini juga seperti zakat begitu, ataupun termasuk dalam kategorinya ataupun konsepnya. Hasil daripada harta rampasan itu kamu ambil 1/5 untuk diberi kepada golongan yang tertentu. Pasal apa Nabi sebut harta rampasan ini? Pasal Nabi tahu mereka ini ada musuh dia, dah sentiasa berperang. Dengan arti bila kamu menang, kamu boleh ambil harta rampasan perang. Dan benda itu halal. Dia harta benda yang 100% halal, yang kita terima, yang kita boleh 100% halal, tanpa keraguan. Antaranya ialah yang pertama zakat kalau orang tu dalam asnaf. Yang kedua harta pusaka, kalau pembagiannya halal. Dan yang ketiga ni harta rampasan perang. Semua boleh ambil itu. Dan orang zaman dulu bila pergi berperang, ganjil juga. Mereka ni bawa semua harta benda, kambing, kerbau. Kalau ada kerbau, mereka ni bawa. Pergi kapal, nak usung benda tu lagi, senjata lagi. Mereka bawa zaman dulu. Sekarang ni tak adalah, bawa senjata saja. Dia bawa habis kambing, kalau ada unta, kerbau dia bawa. Pergi begitu. Jadi bila dikaji-kaji tengok begitu, rupanya ada tujuan. Bila mereka ni kalah, untuk menyelamatkan nyawa, mereka ni tinggal harta. Jadi yang menang, dia tak kejar yang kalah tu, berebut harta rampasan. Nyawa mereka pun selamat, boleh lari. Harta tu boleh cari balik, mereka ni kata. Nyawa tak ada dah spare part. Jadi harta kita bekerja balik, kumpul balik harta. Tengok cerdik juga. Jadi yang menang pun berebut harta begitu. Mereka pun selamat, boleh lari. Tahun depan berperang pula. Mana tahu kita menang pula, dapat harta kita balik. Itu di antara yang mereka ini bawa harta benda ke medan pertempuran. Wa nahum an arba'in, dan Nabi melarang mereka dari menggunakan 4 perkara. Menggunakan 4 perkara. Sebelum ni mereka tanya berhubung dengan manu. Jadi Nabi pun fokus kepada bab ini yang Nabi larang tadi. An al-hantam. Hantam ini bukan hentam ya. Bukan hentam. Hantam. Ada juga bahasa Arab namanya hantam. Ini bukan hentam. Wad-dubba wan-naqir wal-musaqqat. Pelik bunyi ya. Rupa-rupanya 4 benda ini adalah bekas yang digunakan untuk bekas gelas apa semualah digunakan untuk minum. Dan 4 ini nama kepada bekas yang digunakan untuk minum arak. Kalau di arak biasa itu mereka tak guna bekas ini. Mana orang tahu dah, bila orang tu nampak minum guna bekas ini, memang confirm arak. Lalu Nabi melarang menggunakan bekas ini. Pasal apa? Boleh menyebabkan fitnah. Menyebabkan fitnah. Kita dalam hidup kita pun, sahabat-sahabat sekalian, kita jangan meletakkan diri kita pada tempat yang boleh menimbulkan fitnah dan tohmahan. Duk pergi lepak di kedai, kelab dandut. Kemudian kawan semasjid kita nampak kita, ustaz ni baru keluar dandut ke? Kelab dandut. Kan tohmah itu. Jangan meletakkan diri pada tempat
yang menyebabkan tohmahan, fitnah. Kalau berlaku apa-apa, kita yang silap. Nak lepak apa, pergilah tempat-tempat yang selamat begitu. Di masjid boleh, ataupun di kedai teh tarik mana itu boleh menimbulkan fitnah. Di tempat-tempat begitu jangan. Ya, ataupun di tempat-tempat yang seperti itu. Kita nak sebut pun segan, ya. Jadi hantam ini ialah bekas dari tanah liat. Dari tanah liat. Itu maknanya bentuk tertentu pada zaman dulu memang kalau guna bekas minuman itu memang arak dia minumnya. Itu tembikar, tanah liat. Kemudian yang kedua, dubak namanya. Dubak ini bekas yang ada lering. Labu itu dibuat isinya, kemudian dia seperti bekas begitu, dibuat minum. Itu arak. Kemudian bekas-bekas ini bila disimpan perahan anggur ataupun disimpan air nira kurma, dia mudah untuk menjadi arak. Cepat prosesnya. Dan tempat bekas ini pun sama. An-naqir, bekas dibuat daripada kayu. Sama ada dibuat kayu besar, seperti tong itu. Dan Mak Saleh pun dia simpan nak buat arak pun dalam bekas kayu besar. Kemudian dia lilit dengan besi itu. Disimpan bawah tanah lagi itu. Mungkin ratusan tahun itu. Arak yang lama itu. Old time dah. Old wine in a new bottle. Dia simpan itu. Dalam tanah berapa tahun itu. Bekas yang digunakan bekas kayu, diikat dengan besi dan sebagainya. Ini semua bekas-bekas ini digunakan untuk membuat arak dan digunakan untuk minum arak. Kemudian yang muzaffat ialah bekas yang disaluti dengan tar yang berwarna hitam. Tar ini benda yang diambil daripada lampu. Yang hitam itu, liquid yang cair itu. Itu tar yang asalnya. Dibalut, kemudian dibalut bekas yang dibuat daripada tanah atau daripada kayu dibalut. Dan keempat bekas ini bila dibuat arak zaman dulu, dibuat arak cepat menjadi araknya. Sebab itu Nabi SAW melarangnya. Kalau ada satu jenis tar, yang orang buat perubatan, nama dia apa? Silajik ke apa begitulah. Silajik ke sihaljik. Dia daripada batu besar. Ini saya pergi ke Nepal ini. Jumpa dengan orang sana. Dia cerita. Batu yang besar. Kemudian dibelah batunya. Di tengah-tengahnya ada liquid yang berwarna hitam. Warna hitam. Kemudian diambil tak banyak. Diambil, dijadikan perubatan. Kemudian caranya diambil campur dalam air minum. Kalau tuan-tuan perempuan buka YouTube, tulis silajik ataupun sihaljik. Dan saintis buat kajian. Bukan bercakap angin begitu. Saintis buat kajian dan ada kesannya yang bagus kepada kesihatan. Silajik ataupun sihaljik begitu dah. Begitu lebih tahu daripada saya. Maknanya kesimpulannya Nabi SAW melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan menimbulkan fitnah. Kalau dulu zaman kecil, dialah seperti ni gelas ni. Ataupun kaki dia panjang. Biasanya gelas tu orang minum arak. Betul tak? Zaman kecil dulu, kita fikir. Bila orang tengok, guna gelas tu lah panjang. Diminum arak ke apa? Mungkin air jus apple ke apa. Tapi menimbulkan fitnah. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Di rumah siapa-siapa, rumah Pak Imam, rumah Pak Ustaz pun ada gelas yang panjang kaki tu. Mana zaman itu berubah. Dengan ayat zaman berubah, hukumnya akan berubah. Itu maksud dia. Bila zaman berubah, hukumnya akan berubah. Zaman dulu kalau baca kitab perukunan, kan ada disebut di antara benda yang boleh membatalkan Islam, memakai tai. Pakai tai itu.
Pasal zaman itu, supaya kita ni tidak bersekongkol dengan penjajah. Dan untuk guru kita beri ingatan, jangan serupa dengan mereka ni. Kamu jadi seperti mereka. Tapi zaman berubah, dah biasa dah pakai tas, pakai kut, pakai apa dah. Jadi hukum ada hukum yang bersifat sementara. Ada hukum yang bersifat selama-lamanya haram sampai bila-bila. Di zaman awal, di zaman Nabi SAW, Nabi ada cincin sebagai cok mohor, sebagai stamp, cok mohor. Cincin Nabi SAW bertulis Muhammadun di bawah, Rasuluh di tengah, Allah di atas. Dan di zaman Nabi hidup, tidak dibenarkan seorang pun pakai cincin seperti Nabi. Pasal cok rasmi kerajaan. Mana boleh kita ni, tiap orang boleh ada cok custom, mana boleh. Ada cok immigration, mana boleh. Ada cok apa, yang di Pertuan Agong, mana boleh. Tak boleh. Nabi pun melarang, tak boleh. Pasal apa? Cok rasmi. Baginda nak hantar surat ke negara mana, kerajaan mana, maharaja mana. Last kan Nabi pun stamp, Muhammadun Rasulullah, baru rasmi. Pasal apa? Nabi menerima nasihat daripada seorang sahabatnya. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kita hantar surat kepada maharaja-maharaja ni, mereka tak baca. Kecuali rasmi, baru G2G. Lalu Nabi kata, buatlah sesuatu. Sahabat pun buat. Cok stamp itu. Nabi pun hantar kepada maharaja Rum Parsi. Baru G2G. Kalau surat tak ada cok mohor itu, tak ada stamp itu, mereka anggap surat layar. Koyak-koyak buang. Ketika Nabi hidup tidak dibenarkan satu, makanya haram. Bila Nabi sudah wafat, lalu dibolehkan. Itu haram bersifat sementara. Bila berubah keadaan, hukumnya sudah menjadi halal. Contoh ini tadi, yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat, itulah yang boleh kita kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma fihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.